Sebab kita dakwah-dakwah pun Allah Ta'ala kata la yu'minu, mereka tidak akan beriman sekarang dan akan datang. Ada. Sebab tu ayat ini, ayat Quran, kita kena tengok kepada konteks dia. Tengok kepada latar belakang. Tengok kepada golongan mana yang Allah Ta'ala address ayat ini. Kalau lah kita kata ayat ni Allah Ta'ala sebut zaman dulu, zaman Nabi SAW turun wahyu melalui langit. Dan benda ni applicable kepada zaman kita sekarang. Betul applicable Quran ini. Tak perlulah kita susah nak berdakwah. So yang these NGOs, yang dia ni orang buat dakwah sekali pada golongan bukan Islam ni, tidak akan membawa sebarang hasil. Sebab la yu'minu, mereka tidak akan beriman. So that's why we have to put apa di ayat Quran ni in its context. Oleh kita faham. Dia akan hurai dalam tafsir. Saya baca dahulu Siapakah orang kafir yang disifatkan sebagai sama sahaja, sama ada diberi atau tidak diberi amaran kepada mereka? Kemungkinan. Kemungkinan orang kafir yang dimaksudkan itu ialah pemimpin dan orang besar Quraisy secara khusus. Allah SWT mengetahui mereka ini tidak akan beriman sehingga ke akhir hayat mereka. Kerana Allah Ta'ala telah memutuskan takdirnya kepada mereka, terhadap mereka bahawa tiada sebarang perubahan lagi pada sikap dan akidah mereka. Mereka yang dimaksudkan ini telah dihancurkan dalam peperangan Badar dan lain-lain. Di sini ada dua pandangan. Dalam nak faham ayat ini, kita tengok dua pandangan ini. Yang pertama, menurut kebanyakan fasirin ulama tafsir, ayat ini tidak mungkin membawa maksud umum, iaitu keseluruhan. Mana semua orang kafir itu tidak akan beriman. Kerana apa? Kerana jika dimaksudkan semua orang kafir itu sebagai sama sahaja, sama ada diberi atau tidak diberi amaran, nescaya tiada guna lagi dakwah terhadap mereka. Sedangkan Al-Quran menyuruh supaya orang kafir itu diseru kepada kebenaran. Seolah-olah kalau ayat ini kepada semua orang kafir, maknanya kita boleh katakan ayat-ayat yang mengatakan kamu kena pergi dakwah, sampaikan dakwah kepada orang bukan Islam, will be invalid. Kan? So pandangan pertama mengatakan ayat ini turun khusus kepada golongan tertentu di zaman Nabi SAW. Khususnya golongan yang sebelum Nabi hijrah ke Madinah, golongan ini di Mekah mereka menentang dakwah Nabi SAW secara terbuka dan secara kuat. Termasuklah yang disebut di bawah itu, dia mengatakan pendapat ini dipukuh lagi dengan sebab nuzul ayat yang dinyatakan oleh At-Tabari dan lain-lain. Mereka berpendapat dua ayat ini dinuzulkan kepada ketua-ketua Yahudi termasuk Huyai bin Akhtab, Ka'ab bin Al-Ashraf dan lain-lain. Setengah pandangan kalau kita baca balik, termasuklah juga Abu Jahal dan Abu Lahab. Rasulullah mendakwakan Abu Jahal dan Abu Lahab ni, para saudara Nabi sendiri berapa kali? Bukan sekali, bukan dua kali. Kan? Banyak kali. Abu Talib juga banyak kali. Jadi ayat ini kalau berdasarkan kepada pendapat pertama ini mengatakan ayat ini turun khusus kepada golongan ini. So tidak termasuk sebahagian besar orang kafir yang hidup pada zaman Nabi SAW, khususnya pada waktu Nabi berada di Madinah. Jadi kita bayangkan kalau sahabat kata tu ayat ni sahabat kata tak payah kita berdakwah. Sebab Allah Ta'ala mengatakan la yu'minu. So sahabat akan stay di Madinah, tak perlu pergi ke, tak perlu hantar ekspedisi untuk sampaikan Islam, boleh dakwahkan Islam kepada golongan-golongan lain. Sebab itu pentingnya bila kita baca Al-Quran ini, kita kena tengok tafsir, kita kena tengok pandangan ulama. Betul kalau kita baca innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim, kita tengok terjemahan dia, orang kafir tidak akan beriman. Faham tak? So that's why kita tengok tafsir. Saya banyak ditanyalah sekarang ni tentang proses perbuatan kita quote ataupun kita ketik Al-Quran tanpa kita tengok konteks. Saya banyak dapat orang tanya soalan. Kadang-kadang kita tengok satu konteks, kita ketik satu ayat Quran, kita tak tengok konteks. Konteks itu penting. Konteks itu penting. Sebab tu Al-Quran ini dia ada ayat Makki, ada ayat Makkiyah, dan dia ada ayat Madaniyah, ayat yang diturunkan di Mekah, dan ada ayat yang diturunkan di Madinah, khususnya selepas hijrah Nabi SAW. Nanti saya akan sebut sikit lepas ni beberapa bahagian lagi tentang Al-Quran. Kenapa kita perlu tahu satu ayat itu Makkiyah, ayat ini diturunkan di Mekah? Supaya kita tahu
konteksnya. Kenapa perlu kita tahu sesuatu ayat itu turun di Madinah ataupun turun selepas hijrah Nabi SAW? Supaya kita tahu konteks dan masyarakat yang hidup pada waktu itu. Okay. Ada juga ayat yang turun disebut sebagai turun semasa Nabi tengah safar, Nabi tengah musafir. Sebagai contoh dalam peperangan. Ada ayat turun masa perang Uhud. Ada ayat turun masa perang Badar. Satu lagi ayat saya nak beri contoh. Ayat tentang perubahan kiblat. Pertukaran arah kiblat daripada Baitul Maqdis ke Kaabah. Itu turun di Madinah. Dan setengah ulama tafsir mengatakan turun pada waktu awal pagi selepas Nabi dan para sahabat solat subuh. Jadi setiap ayat ni sebenarnya kita boleh tahu kalau kita baca, kita belajar tafsir, kita boleh tahu ayat ni turun di mana. Ada masanya turun pada musim panas. Pandangan Imam Suyuti, dia mengatakan ada ayat turun pada masa Saifi, pada musim panas. Ada ayat yang turun pada masa musim sejuk, Syita'i. Ada ayat yang turun pada Hadari. Hadari mana? Pada masa Nabi berada di Mekah, Madinah. Pada masa Nabi duduk di Mekah, sebagai contoh. Nabi tidak ke mana-mana. Ada ayat yang turun semasa safari, disebut sebagai istilah safari, masa Nabi tengah musafir. Jadi bila kita tahu ayat ni turun masa ni, address sekumpulan manusia yang tertentu, address isu-isu yang tertentu, barulah kita akan boleh memahami ayat tadi dengan betul. So bila kita quote, bila kita petik berdasarkan kepada kefahaman yang betul. Itu belum lagi bincang tentang perbahasan bahasa, linguistik. Bahasa pun kadang-kadang, sebagai contoh, kalau sebelum ni saya suka bawa terjemahan dalam bahasa Inggeris. Setengah perkataan bila diterjemahkan ke bahasa Inggeris, masing-masing orang yang mentafsir atau menerjemahkan dia akan guna perkataan yang berbeza. Sama juga dalam bahasa Melayu. Bahasa Indonesia sebagai contoh, kataan-kataan yang digunakan berbeza. So, kataan bahasa Arab ni ada setengah kataan bila diterjemahkan dia tidak boleh membawa makna yang betul dalam bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. So we have to go back to linguistik punya aspek. Sebagai contoh, saya beri contoh perbezaan antara anzala dengan nazzala. Kalau saya salah Ustaz saya boleh betulkan. Dia orang linguistik Anzala dengan nazzala. Anzala maksud bahasa Melayu turun, diterjemahkan dalam bahasa Melayu turun. Nazzala pun turun. Tetapi kalau kita bincang di sudut linguistik bahasa Arab, anzala ini bermaksud turun secara sekaligus. Quran itu turun secara sekaligus daripada Lauh Mahfuz ke Baitul, daripada Lauh Mahfuz ke Sama'i Dunia. Tapi nazzala turun secara munajjaman, gradual, daripada langit kepada bumi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bahasa Melayu diterjemahkan sebagai turun. So bila kita tidak tengok kepada penggunaan ataupun the purpose of using certain words dalam bahasa Arab, so kita akan lost. Dan kita akan fahaman kita berdasarkan konteks yang tidak betul. Sama juga dengan kembali pada ayat 6. Pandangan pertama mengatakan bukan semua. So maknanya berguna atau bermanfaat untuk kita melaksanakan dakwah. Sebab mungkin sampai satu masa orang yang tidak beriman tadi akan sampai masa dia beriman. Dan dalam sejarah, kalau kita tengok dalam sejarah, ramai orang yang mendakwahkan orang bukan Islam, akhir sekali terbuka hati mereka masuk Islam. Dalam konteks dakwah ni, sebelum saya tengok pandangan kedua ni, dalam konteks dakwah dia ada dua istilah. Yang pertama, kita sebagai umat Islam ni, kita laksanakan juga proses dakwah ataupun disebut islah. Islah ni revive. Kita ni sebut ummatul ijabah. Kita orang Islam ni, umat Islam ni sebut ummatul ijabah. Umat yang telah menerima Islam itu dalam kehidupan mereka. So kita laksanakan bila kita cerita tentang macam kita buat program-program agama, mengaji Quran dan sebagainya, itu disebut sebagai proses islah. Kita nak memperbaiki diri kita sebagai umat Islam. Yang kedua disebut sebagai ummatud da'wah. Umat yang disebut sebagai umat yang perlu kita dakwahkan.
Itu non-Muslim, orang bukan Islam. Jadi sinilah peranan dakwah. Sebab itu Nabi SAW memberikan contoh terbaik kepada kita. Sebagai contoh di Madinah. Di Madinah, bila Nabi nak pergi kepada satu peperangan, tidak semua pergi. Tidak semua para sahabat pergi. Ada sebahagian akan stay di Madinah untuk mengaji. Akan stay di Madinah untuk mengaji. Sama ada kalau Nabi pergi berperang, dia akan mengaji dengan sahabat-sahabat yang senior yang tinggal di Madinah. Rasulullah ni bila Rasulullah pergi perang, tidak semua sahabat-sahabat senior pergi. Kadang Rasulullah pergi jadi ketua ekspedisi, Rasulullah akan tinggal ke Sayyidina Ali sebagai dia punya khalifah, dia punya apa? Kita kata nak jaga ni sahabat umat Islam di Madinah. Ada sekali Nabi SAW keluar berperang, Rasulullah tinggalkan Abdullah ibn Ummi Maktum sebagai ketua di Madinah. Berbareng waktu ni, betul kan? Dia ni salah seorang sahabat Nabi SAW. Walaupun dia tu diistilahkan sebagai sahabat, tapi dia tidak diberi rezeki untuk tengok rupa paras Nabi SAW. Jadi ada masa Rasulullah pergi berang sendiri, ada Rasulullah tak pergi, Rasulullah hantar sahabat sebagai wakil. Kalau kita belajar sirah, dia ada istilah yang berbeza lah. Perang yang Rasulullah pergi, dia disebut sebagai ghazwah. Kalau kita belajar kitab Arab, ghazwah tu perang yang Rasulullah pergi. Perang yang Rasulullah tak pergi disebut sariyah. Sariyah. Ghazwah dengan sariyah. Okey. Jadi kat mana saya tadi Kat mana tadi? Dakwah ummatud dakwah. Okey, ummatud dakwah. Sebab tu Nabi SAW keluar. Bila Rasulullah wafat, hantar sahabat tu sampaikan apa dakwah kepada umat manusia. So kita sekarang ni kat mana? Okay. Adakah kita melaksanakan kerja islah, memperbaiki antara orang Islam sama-sama Islam, ataupun kita melaksanakan kerja dakwah kepada non? Kat mana kita sekarang? Dua-dua tu tugas kita sebagai umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab tu tidak cukup untuk kita islah sama-sama kita saja. Kita kena dakwahkan Islam kepada golongan bukan Islam. Saya bagi satu kisah. Mungkin ini sebagai motivasi kepada kita lah. Satu kisah yang saya dapat secara terus lah daripada dia punya orang yang mengalami ini. Satu hari masa di satu masjid, selepas solat Jumaat, ada seorang hamba Allah ni, dia bukan Islam, non-Muslim, orang Scottish. Dia istiharkan dia masuk Islam. Biasa kalau di sini pun biasa kita akan syahadah itu di masjid lah. So selepas solat itu imam maklumkan supaya kita semua duduk sekejap untuk kita dengar bersama sahabat kita ni nak istihar masuk Islam, nak masuk Islam. So dia pun syahadah, la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan dia ceritakan satu kisah yang menarik. Kisah di mana kesedaran dia nak masuk Islam ni bermula dengan ada seorang jiran dia. 4 tahun lepas ada seorang jiran dia berikan hadiah kepada dia satu terjemahan Quran dalam bahasa Inggeris. Jiran dia orang Islam. Tanpa dakwahkan apa-apa, tanpa cakap apa-apa. Dia ada bagi hadiah. Last sekali dia kata, saya letak kat atas apa dia taharat je. Letak ke atas rak. Tak ada rasa langsung untuk saya baca. Kemudian ada satu masa dia kata, terbuka hati saya untuk saya tengok apa dia hadiah. Saya tengok, saya baca. Baca kemudian saya rasa saya berminat nak mengetahui lebih lanjut. So dia tanya dengan orang yang berautoriti. Dia kata dalam masa 4 tahun, mengambil masa 4 tahun, last kali saya decide untuk saya menganut Islam. Hanya dengan usul apa dia? Usul kawan dia tadi, yang mula-mula tadi yang mencetuskan kesedaran, hanya sekadar memberikan hadiah terjemahan Quran bahasa Inggeris kepada jiran dia yang non-Muslim. As simple as that. Kita boleh buat sebenarnya. Ialah kalau kita kata nak keluar berdakwah, nak pergi rumah ke rumah, nak tutup, nak cerita bahasa Islam, itu mungkin kita tak mampu. Quran terjemahan ni kita boleh dapatkan free pun. Kan? Mungkin mana-mana website yang provide free, tidak dia pun rumah kita, bagilah kawan kat pejabat kita ke, jiran kita dan sebagainya. Kita tak tahu Allah Ta'ala kan berikan hidayah itu kepada siapa yang ingin.